Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pelabur jinis. Okey, dalam bulan lepas saya jumpa dengan klien saya yang mampu menabung RM1000. Jadi dia tanya saya, boleh tak saya nak beli rumah dalam tempoh masa 4 hingga 5 tahun. Saya kata, RM1000 ni memang lebih daripada cukup dah sebenarnya. Tapi dalam video kali ini saya nak ajar macam mana nak maksimumkan lagi daripada ASB dan cara kita nak buat tabungan yang lebih besar. Maksudnya kita nak beli rumah, tapi setelah 5 tahun result rumah kita tu mungkin berbeza. Sebabnya rumah harga meningkat 15% setahun dan akan meningkat sehingga 2 kali ganda dalam tempoh 5 tahun disebabkan oleh inflasi dan disebabkan oleh kenaikan tahunan tu. Jadi mungkin 500,000 rumah sekarang yang besar tu, mungkin depan nanti dia akan jadi kecil. Jadi selain tu, kita ni kena consider juga kos-kos tersembunyi dalam membeli rumah. Tak, kita ingat beli rumah bayar kat bank lah. Bukan, ada juga bayaran-bayaran lain yang kita perlu cover. Tak, kalau nak beli rumah, kena simpan deposit 10% daripada harga rumah. Kalau rumah harga 500,000, kita kena simpan deposit at least 10%, iaitu 50,000. Jadi selain daripada deposit tu, anda kena sediakan juga yuran-yuran yang tersembunyi seperti Sales and Purchase Agreement (SPA) dan juga lawyer fee ataupun yuran guaman, dan fee lain, maintenance, dan juga kalau beli rumah leasehold ataupun rumah yang berada di tanah komersial, ada lagi utility rate yang anda perlu cover. Jadi anda jangan selesa kalau anda mampu mengumpul 50,000 sekarang, sebabnya ada lagi yuran-yuran yang tersembunyi yang anda perlu cover. Jadi dalam video kali ini saya ada 3 cara untuk kita kumpul modal untuk beli rumah. Pertama, anda berlakon TV3 pukul 7. Ya, anda ambil scene yang bapak nak kamu ambil alih syarikat bapak. Tu senang lah cerita. Tak, ambil alih syarikat bapak. Apa tu? Beranak dah kaya. Tu lain lah. Yang kedua, anda perlu cari rumah yang below market value. Tak, ataupun rumah yang bank mampu cover 100%. Tak. Beli rumah, kadang-kadang kita tak payah keluarkan modal pun. Dan kadang-kadang bank bagi kita duit lagi sebab rumah kita ni terlampau di bawah harga pasaran. Menarik kan? Dan yang ketiga, kita kena kumpulkan kita punya modal. Kita kena maksimumkan keuntungan daripada tabungan kita untuk kita buat bayar deposit rumah. Jadi ilmu pertama ni saya tak nak ajar. Ilmu cara nak beli rumah below market value pun saya tak akan ajar sebab ilmu ni terlalu mahal. Tapi saya akan ajar ilmu cara nak mengembangkan kita punya tabungan supaya 5 tahun depan ni kita mampu beli rumah impian ataupun rumah pelaburan yang terbaik dan mampu kira menanggung segala kos-kos yang tersembunyi ketika proses jual beli. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Jadi dalam tutorial ni saya nak akan kira bagaimana untuk menabung menggunakan ASB financing untuk kita buat modal beli rumah. Okey, jadi first kita akan pergi kepada kita punya apps Financial Calculator. Okey, saya buka file punya Financial Calculator. Boleh download di App Store ataupun di Google Play Store untuk iPhone. Okey, jom kita mulakan. Okey, jadi macam mana kita nak kira kita punya dividend interest, dividen tahunan kita. Okey, first kita akan mulakan dengan kiraan daripada kita buat ASB biasa dulu. Okey, kalau klien saya ni menabung biasa, berapa dia akan dapat setelah 5 tahun? Kita pergi pada compound interest. Okey, jadi ni principal amount kita kosongkan. Lepas tu monthly deposit kita bulanan kita buat 775. Jadi klien saya ni akan membayar RM775 selama 5 tahun. Selama 5 tahun lebih kurang 60 lah. Okey, selama 60 bulan. Okey, jadi setelah 5 tahun berapa klien saya akan dapat? Okey, jom kita kira. Okey, setelah 5 tahun jumlah modal yang dikeluarkan ialah 46,500. Banyak tu kan. 46,500 ni nak buat beli rumah tu dah
dapat rumah harga 40,000 ke atas. Dah okey tu. Lepas tu dia punya dividen terkumpul ialah 5,391.55 sen. Okey. Ini dividen yang terkumpul selama 5 tahun. Maksudnya tahun pertama keluar dividen, rotate lagi, tambah lagi tahun kedua, tambah lagi tahun ketiga, tambah lagi tahun keempat dan tahun kelima. Dan dividen ni akan meningkat setahun ke setahun disebabkan kita ni compounding. Dia tidak keluar more dividen. Jadi klien kita ni akan dapat mengumpul RM51,891.55 setelah 5 tahun. Okey, RM500,000 ni rumah yang agak besar lah kalau di kawasan tier 2 ataupun tier 3. Kalau tier 1 rumahnya kecil lagi lah. Tier 1 ni rumah-rumah seperti yang berada di bandar. Okey, jadi ini untuk ASB biasa. ASB bagaimana pula dengan ASB financing? Okey, untuk ASB financing kita pergi kepada loan calculator dulu. Okey, loan calculator kita masukkan loan amount 200,000, interest rate, promo hanya akan tamat, promo ni akan tamat pada 1 April. 31 Mac tu dah tamat lah kira. Jadi ini ialah interest rate promo 3.5%. Kita buat ikat loan 40 tahun. Jadi bulanan klien saya ni akan bayar 774.78 sen. Sama macam klien saya yang buat ASB biasa tadi. Bulan-bulan macam biasa. Tapi okey, apa akan jadi kepada klien saya yang buat ASB financing 200k? Berapa yang dia akan dapat? Okey, first kita kena faham ASB financing ni setelah 5 tahun kita akan dapat dividen plus kita akan dapat surrender value. Itu kelebihan kita buat ASB financing berbanding ASB biasa. ASB biasa kita hanya dapat duit kita dan kita hanya dapat dividen kita. Jadi untung ke buat ASB financing 5 tahun setelah berbanding dengan ASB biasa 5 tahun. Okey, first kita akan check dulu berapa dividen klien saya akan dapat kalau buat ASB financing. Okay, first kita pergi kat compound interest macam tadi. Okay, lepas tu kita masukkan kali ni 200k. Okay, jadi setelah 5 tahun klien saya ni akan mendapat interest dividen terkumpul, dividen amount sebanyak 47,260.38 sen. Okey, bandingkan dengan dividen daripada klien saya yang buat ASB biasa tadi, hanya 5,000 lebih. Ini dia punya dividen ialah 47,260.38 sen. Okey, jadi ini baru dividen yang terkumpul. Berapa pula klien saya akan dapat kalau dia tamatkan sijil ASB dia dan dapatkan dia punya surrender value. Okey, kita pergi balik kepada loan calculator tadi. Kita check balik. Kali ni kita tekan kat yang paling kanan sekali, yang paling bawah sekali, amortization kat bawah ni. Okey, kita tekan amortization. Okey, kat sini saya nak tunjuk ada interest, ada amount, ada principal dan ada balance. Okey, amount sama, bulanan akan sama 774.78. Kita kasih genap lah 775. Interest, cuba anda perhatikan, interest dari sebulan ke sebulan, tahun ke tahun akan berkurang sebanyak sen-sen dan paling banyak dia akan berkurang RM1. Okey, inilah kelebihan kalau buat ASB financing berbanding anda buat loan kereta, personal loan dan juga credit loan, di mana interest rate dia kita panggil fixed interest, berbanding loan ASB financing dan loan rumah dia dipanggil floating rate. Semakin lama anda membayar, balance dia semakin berkurang. Bila air semakin kurang, maka dia pun akan turun sekali dia punya interest tu. Macam tu. Yang kita tengok principal dia pun semakin bertambah. Tengok bulan 1 191.45, tengok bulan ke-6 197.68, disebabkan interest rate-nya yang semakin berkurang. Balance pun akan semakin meningkat. Balance pun akan semakin berkurang. Okey, saya akan tunjukkan balance pada bulan yang ke-60 sebab 5 tahun lah. Kita tengok. Okey, selepas bulan ke-50, klien saya ni akan balance daripada sijil ASB financing ialah RM467,466.73. Okey, ini adalah dia punya balance balance sijil pembiayaan ASB financing. Maksudnya kalau dia tamatkan sijil ni, kalau dia tamatkan, dia terminate loan ni,
dia akan dapat surrender value. Okey, surrender value 200k boleh tolak dengan balance hutang kita ataupun principal kita tambah daripada bulan 1 sampai bulan 60. Okey, nanti saya akan tunjukkan berapa surrender value yang kita akan dapat setelah tamatkan ASB financing 60 bulan kemudian. Saya akan kira berapa keuntungan klien saya yang akan dapat setelah dia tamatkan sijil ASB financing kita. Okay, first, berapakah surrender value klien saya tadi? Okay, surrender value ni ialah sijil kita tolak dengan balance hutang yang kita telah bayar setelah 60 bulan tadi lah. Okay, contoh sijil ASB financing kita ialah 200,000. Okay, tolak dengan baki hutang yang daripada kita tengok di amortization schedule tadi. Okay, berapa? Iaitu 187,466.73. Okay, kita tengok. Okay, jumlah surrender value yang kita dapat balik setelah kita terminate sijil ASB financing 200k setelah 60 bulan ialah RM12,533.27. Okay, ini baru surrender value. Apa pula dengan kita punya dividen? Okey, dividen tadi setelah 5 tahun, okey, dividen ialah 47,260.38. Okey, ini ialah kita punya hasil tabungan setelah 5 tahun setelah menggunakan sijil ASB financing 200k iaitu RM559,793.65. Okey guys, cuba bandingkan kita punya keuntungan sijil ASB financing 200k berbanding dengan kita menabung jumlah yang sama, tempoh yang sama, lepas tu bayaran yang sama. Setelah 5 tahun, klien saya yang buat ASB financing mendapat RM59,793.65. Compare dengan klien saya yang tadi, dia menabung setelah 5 tahun hanya mendapat RM51,891.55. Okey, berapa beza keuntungan daripada kita buat ASB financing ni? Iaitu 51,891.55. Okey, beza keuntungan ialah RM7,902.10. Banyak tak beza? Okey, bezanya sangat banyak, hampir RM8,000. RM8,000 ni anda kena tahu, selain pada beli rumah, selain pada bayar interest, anda kena bayar lagi kos-kos yang tersembunyi untuk beli rumah, seperti kos sale and purchase agreement iaitu SPA, maintenance kalau beli rumah yang second hand ataupun panggil rumah lelong, dan rumah rumah yang bukan primary market. Jadi kita kena bayar lagi yuran-yuran tersembunyi ni. Kalau anda hanya ada cukup-cukup 51,000, dekat 52,000, mungkin ada lagi bayaran-bayaran lain yang kita kena cover. Jadi RM7,902.10 ni dah cukup dah, lebih daripada cukup dah untuk cover kita punya rumah. Mungkin kita boleh beli rumah lebih mahal lagi daripada rumah yang kalau kita menabung menggunakan ASB financing berbanding kita guna ASB biasa tadi. Okey, jadi dalam video seterusnya saya akan ajar apa lagi yuran-yuran yang tersembunyi setelah kita ni dalam proses membeli hartanah. Okey, jadi saja daripada saya untuk buat ASB financing 200k ni sebenarnya murah saja, RM775 berbanding dengan bank-bank lain yang mungkin sampai 850 saya pernah jumpa. Dan ini promo rate yang hanya berlangsung dan akan tamat pada 1 April nanti. Dan 31 Mac dah tak boleh submit dah. 1 April dah habis dah. Okey, jadi rebut peluang ni sebelum promosi tamat. Dan saya nak ingatkan kepada klien saya, kalau saya menabung secara biasa pun dah untung dah sebenarnya. 1,000 menabung dalam ASB biasa. Okey, saya bukan nak ajar anda menabung. Saya nak ajar anda cara nak memaksimalkan deposit ataupun pelaburan anda supaya anda ni mampu membeli rumah yang lebih baik daripada result sekarang. Kalau 1,000 dah 775 anda buat ASB financing dengan dividen
16% hingga 20% setahun. Dah, yang 225 tu tak payahlah bayar ASB financing. Buka akaun ASB 2. Dah, ASB ni banyak akaun. Dah, dia boleh buat ASB 2, ASB Didik, Amanah Saham Hartanah, Amanah Saham Nasional. Ada banyak akaun, ada banyak produk yang boleh dibuka di bawah Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi buka akaun ASB 2, RM225 tu, lebihan daripada RM1,000 sebulan tu, boleh menabung dalam ASB 2. Sebab ASB 2 dia punya dividen lebih tinggi daripada ASB 1. Confirm. Sebabnya kita tengok daripada sejarah, ASB 2 punya dividen lebih tinggi daripada ASB 1. Tapi syarat nak buka ASB 2, dia kena ada akaun ASB 1 dulu. Jadi macam itulah. Jadi kita menabung ASB financing dalam menabung ASB financing untuk ASB 1 dengan dividen tahunan 16% hingga 20%, dan untuk akaun ASB 2 kita menabung biasa. Kita dapat dividen 4.75%. Banyak kan daripada 4.25% tu. Dan dividen ASB 2 tak pernah, saya jamin tak pernah turun, tak pernah kurang daripada ASB 1 sepanjang 10-20 tahun. ASB 2 dia punya dividen lagi tinggi. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pelabur genius.